Tahun ini Pak Tong memilih satu lukisan yang indah di dalam e-brochure. 今年的这个升天节的崇拜会，唐牧师选了一个特别好的名画作为背景。 Sebuah lukisan bergaya neoklasik. 这个是这个新古典主义画风的一幅画。 Lukisnya adalah orang Amerika yang kemudian pindah dan berkarya di Inggris. 这个画家呢是美国人，但后来他移民到英国。 Mengikuti jejak seorang pelukis terkenal bernama Benjamin West. 当时他可以说是遵循着一个叫 Benjamin West 的画家的画风。 Lukisan kenaikan Tuhan Yesus ini dilukis oleh John Singleton Copley. 这位画家叫做 John Singleton Copley。 Waktu Copley ada di Roma, dia studi mengenai lukisan Raffaello Sanzio. 当他在罗马的时候，他就特别的学习拉斐尔的画。 Dia sangat tertarik dengan bagaimana Raphael menggambarkan transfigurasi Kristus. 他对拉斐尔的那一幅耶稣基督登山变相的那幅画很有兴趣。 Mempelajari ekspresi, keagungan dan juga tata warna yang digunakan oleh Raphael. 他就特别的学习拉斐尔如何在他的画当中所使用的色彩，包括如何描绘耶稣基督的荣耀等等。 Dan dia terinspirasi untuk menerapkan studinya pada kenaikan Kristus. 他因此有了灵感，自己要画耶稣升天的画面。 Maka kalau saudara membandingkan lukisan Raphael Transfigurasi dan lukisan Singleton mengenai Ascension akan ada kemiripan. 因此，如果我们对比拉斐尔的这个耶稣山上变相，以及这个 Singleton 的这个耶稣升天两幅画，有不少的相似点。 Lukisan ini juga sebuah penegasan di tengah-tengah zaman pencerahan bahwa Kristus adalah yang terutama, bukan sains. 这一幅画呢，特别是在当时的启蒙运动时期，特别的高举耶稣基督的至高主权，而不是科学的主权。 Dia menggambarkan Kristus yang begitu tenang dan damai melihat ke atas, lalu kemudian juga dengan segala keanggunan dan keindahannya. 他描绘的基督不单是如何以荣耀来升天，也同样描绘出耶稣基督的典雅和优美。 Tidak heran murid-muridnya yang ada di bawah terpesona dan memandang ke atas lalu terkejap terdiam. 因此，门徒们在地上，他们只能望天，只能沉默，这也是我们可以理解的。 Lalu di sebelah kanan bawah digambarkan ada dua malaikat yang berseru, "Hei orang-orang Galilea." 然后在右下角就描绘了有两个天使对地上的人说：“加利利人呐， Mengapa engkau menatap ke langit? 你们为何举目望天呢？” Ini adalah lukisan dari Kisah Para Rasul pasal pertama. 这幅画就描绘着《使徒行传》的第1章。 Dan kita akan membaca Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. 我们今天要一起诵读《使徒行传》1章6到11节。 Mari kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai 11. 让我们一起诵读《使徒行传》1章6到11节。 2, 3. 起。 Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Mari kita berdoa. Dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini ya Tuhan, 主啊，在今天我们纪念耶稣升天的日子， biarlah kami juga mengarahkan pandangan kami ke atas. 也愿主教导我们如何将自己定睛望天， Di tempat di mana Yesus berada. 使我们望着耶稣所在的地方， Dan menggantungkan segala pengharapan dan hidup kami di atas. 使我们将一切生命的盼望交在主手中， Sehingga hidup kami tidak diatur oleh yang di bawah yang dari dunia ini. 使我们的生命不至于受到地下的权柄的影响。 Angkatlah jiwa kami ya Tuhan, 求主使我们的灵被接上去， dan berfirmanlah kepada kami. 求主因此对我们说话。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Kita hari ini merayakan kenaikan Yesus yaitu Ascension of Christ. 我们今天一同纪念耶稣升天的日子。
Sehingga Kristus yang menjadi fokus. 所以基督就是中心。 Christ ascension bukan self ascension. 基督的升天不是自我的升起。 Kalau fokus kita pada Christ ascension, maka relasi akan jauh lebih baik. 如果我们的焦点放在基督的升天，那么我们就能有正确的关系。 Kenaikan berarti penobatan Kristus sebagai raja. 升天意味着是相当于按立耶稣做君王。 Kalau Kristus adalah rajaku dan Kristus adalah rajamu. 基督若是我和你的君王的话， Kalau Kristus menjadi raja di hati seluruh anggota keluarga, 基督若成为家庭每一个成员的君王的话， maka Kristus akan mempersatukan seluruh keluarga. 基督也必使家庭每一个成员都同心。 Kalau diri yang ditinggikan, 但相反，如果将自己高举的话， maka aku menjadi raja di rumah ini. 意味着我在家里我要做王， Yang lain mengatakan aku yang menjadi raja. 但其他家庭成员也要自己做王。 Maka self ascension menghancurkan relasi. 所以自我的高举就会破坏关系。 Christ ascension menghubungkan dan menyatukan dunia ini. 基督的升天反而会使世界都聚集同心。 Ketika Kristus ditinggikan, itu menyatukan hati kita, menyatukan visi kita sebagai anggota gereja. 当耶稣被高举升天的时候，我们身为教会的每一个人都同样同心的以同样的意向侍 Self 奉他。 ascension akan menghancurkan dan memfragmentasi hidup kita. 但是自我的高举反而会使我们的生命 Membuat manusia hidup terkotak-kotak, 使我们的生命各方面都支离破碎， menuruti ambisi pribadi. 使人反而遵循自己的野心。 Maka Christ ascension adalah antidot dan pemulihan dari fragmentasi hidup. 因此，耶稣基督的升天是我们生命支离破碎的解药。 Ketika Kristus terangkat, hidup kita juga terangkat. 当耶稣升天，我们的生命也被高举， Bukan kita berusaha untuk mengangkat diri kita sendiri. 而不是我们自己以自己的力量试图高举自己， Bukan kita menggantungkan harapan kita orang lain yang mengangkat hidup kita. 也不是把我们的盼望寄托在别人身上，让别人高举我们， Tapi kita terangkat bersama Kristus yang adalah yang sulung yang sudah terangkat. 而是我们与基督那长子他升天，我们跟着他被高举。 Kalau saudara bergantung pada kemampuan Anda mengangkat diri, berapa besar kemampuan kita? 我们若依靠自己的力量高举自己的话，我们的力量需要多大呢？ Mungkin saudara punya kenalan orang besar, orang yang berpengaruh, orang yang kaya atau orang pejabat yang tinggi. 我们或许认识一些德高望重的、有力量、仿佛高举自己的人们， Saudara menggantungkan pengharapan saudara pada mereka. 然后我们试图把自己的盼望寄托在他们身上， Karena kita berpikir mereka bisa mengangkat kita. 因为我们以为他们有能力高举我们， Tapi bos kita hanya sanggup mengangkat kita di dalam kemampuannya yang terbatas. 但是我们的老板也只能在他有限的范围内高举我们。 Pemimpin politik hanya sanggup mengangkat kita di dalam kemampuannya yang terbatas. 政治家们也只能在他们有限的范围内高举他人。 Mereka yang mengangkat diri terbatas pada kemampuan diri. 自我高举的人也受限于自我的能力。 Kita melihat dalam dunia ini orang berusaha untuk mengangkat dirinya tanpa memperhatikan value dan substansi. 世界上许多的人在忽视本质的情况下，试图高举自己。 Orang mengangkat diri atau mengangkat orang yang dia kenal. 人试图高举自己或高举自己认识的人， Berbahagialah mereka yang menggantungkan dirinya kepada Tuhan. 但是那些倚靠主的人是有福的。 Kalau yang mengangkat manusia, maka orang lain bisa menjatuhkan kita, setan bisa menghancurkan kita. 如果我们是被人高举的话，那么他人以及撒旦还能把我们拖下来。 Ketika saudara merasa begitu hebat bisa mengangkat diri, suatu hari angin akan datang dan kita akan jatuh. 当我们自以为有足够的力量高举自己的时候，有一天风会把我们吹倒。 Tetapi kalau Kristus yang mengangkat kita, tidak ada angin ribut yang bisa menjatuhkan kita. 但若是基督使我们高举，那么不会有任何一样风可以将我 Kalau 们吹倒。 Kristus yang mengangkat kita, tidak ada kuasa setan yang bisa menghancurkan kita. 如果是基督高举我们，那么撒旦的权势都不可能使我们被击倒。 Meski hidup tidak mudah dan badai begitu ribut, 即便生活充满许多的风雨， tetapi kita akan tenang dan damai di dalam Kristus. 但是我们在基督里依然平安。 Saudara, dalam ayat ke-6 dikatakan, bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 在第6节，我们看到门徒们问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？” Yohanes Calvin mengatakan, lihat betapa lambatnya mereka salah mengerti. 约翰加尔文记载，这个时候门徒们他们信得太迟钝，还不明白。 Bagaimana mungkin mereka masih menanyakan kalimat-kalimat itu setelah Yesus mengajar mereka begitu tuntas? 耶稣复活后已经教导他们许多的事情，他们到现在还不太明白。 Kerajaan Allah itu bukan begitu sempit, yaitu Israel saja.
天国并没有仅仅狭隘的局限于以色列国而已。Kerajaan Allah itu misi global seluruh dunia. 天国是全球的意向，是全球的工作。Calvin menjelaskan kebodohan itu bukan hanya pertanyaan 1-2 orang, tapi mewakili semua orang yang berkumpul. 加尔文说，门徒们的愚钝不单是1-2个人的愚钝，是代表全人类的愚钝。Saudara, menunjukkan bahwa hikmat yang kita miliki dan pengertian kita bukan hasil usaha kita, tapi anugerah Roh Kudus. 弟兄姊妹，这就表明我们的智慧、我们的能力不是靠自己得来的，而是靠圣灵而来的。Dan sekaligus menunjukkan betapa sabarnya Kristus sebagai seorang guru. 这也表明耶稣身为夫子是何等的有耐心。Murid-murid sudah pernah bertanya, saya ingin di sebelah kanan Yesus, saya ingin di sebelah kiri Yesus. 门徒们也曾经争执过，谁可以坐在耶稣的左右边。Yesus sudah mengajar, bukan itu kerajaan Allah. 但耶稣已经纠正过他们，神的国不是那个意思。Murid-murid bertanya, kalau kerajaan Allah sudah datang, mengapa banyak orang yang belum bertobat? 门徒们还问，神的国如果来临的话，那为什么还有许多人没有悔改？ Dan Yesus menjelaskan kerajaan Allah dimulai dengan menabur benih. 耶稣就用比喻，用先是撒种的比喻解释天国。 Tetapi sekarang setelah 3,5 tahun Yesus mau naik ke surga, mereka masih belum mengerti. 但现在已经过了3年半，耶稣要升天了，门徒们还是不明白。 Saudara sekalian, tanpa pertolongan Roh Kudus, orang tidak akan mengerti hal yang paling sederhana. 弟兄姊妹，若不借着圣灵的帮助，我们人连最基本的事情都无法明白。 Para orang tua jangan menyerah kalau anakmu belum mengerti. 做父母的，如果你们的孩子还不明白福音的话，不要泄气。 Kita seolah-olah mengatakan, saya sudah memberikan bom kebenaran, sudah saya ngomong sekali, kenapa belum mengerti? 我们或许会认为，我已经把福音真理传给孩子们了，他们怎么还不明白呢？ Guru sekolah minggu mengurut dada ini 6 tahun saya ajar, kenapa lulus masih tanya yang seperti ini? 职学的老师或许已经教了孩子6年，但是孩子们怎么还会问出很笨的问题呢？ Seringkali kita merasa gagal, merasa dikecewakan. 我们常常觉得很失败、很丧气， Merasa marah dan yang celaka, kemarahan itu ditimpakan kepada orang yang kita anggap tidak mengerti. 我们甚至会为此生气，而且把怒气都发泄在根本来就不太明白的人身上。 Calvin menunjukkan kesalahan mereka sangat parah meski sudah diajar. 约翰加尔文指出，他们的错误相当的严重，即便他们受了许多的教 Mereka 导。 masih ingin kemuliaan zaman Daud dan zaman Salomo, padahal Yesus punya rencana yang lebih besar dari itu. 他们依然渴望像大卫、所罗门那个时候的荣耀，但是耶稣的计划比这大得多。 Mari kita berdoa punya hati seperti Kristus yang sabar dan bersandar kepada pertolongan Roh. 让我们祷告，求主给我们像基督一样的心，不单是有耐心，也倚靠圣灵的能力。 Calvin lebih lanjut menjelaskan kerajaan yang mereka inginkan adalah yang jasmani. 加尔文还进一步强调，门徒们所渴望的是肉身的国。 Dengan bahasa lain, Tuhan, kapan kami mengalami kenikmatan, kejayaan, kemudahan dalam pelayanan? 换句话说，门徒们在问耶稣：“主啊，我们日后的侍奉到底要等到什么时候才能在荣华富贵当中享受？ Siapa yang tidak ingin pelayanan yang mudah dan menyenangkan? 谁不想要侍奉当中平步青云，甚至一帆风顺呢？” Calvin mengatakan murid-murid ingin menang perang tanpa bertempur. 加尔文说，门徒们他们其实想要不借着打仗而得胜。 Sekarang waktunya. 他们说时候终于到了， Tetapi Yesus mengkoreksi pandangan mereka. 但是耶稣纠正他们的观点。 Kapan Tuhan time and seasonnya? 主啊，这个所谓的时候什么时候到呢？ Sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang suka menebak-nebak tanggal kedatangan Yesus kembali. 到如今仍然有许多的基督徒依然在猜测耶稣什么时候再来。 Ada yang ramalkan tanggal sekian Yesus datang. 有的人算命要在某一日耶稣来， Tapi Yesus tidak datang. 结果耶稣没有来。 Dia bilang revisi, ini ada sedikit kesalahan perhitungan. Tahun depan dia datang. 然后他们还进一步纠正，明年来。 Orang sudah jual semua hartanya. 有的人相信，甚至变卖一切的财物， Kumpul dalam sebuah rumah. 然后就还聚集到一个地方。 Yang datang bukan Yesus tapi polisi. 结果来的不是耶稣，而是警察。 Digerebek karena terindikasi ada penipuan. 警察以为他们是这个诈骗集团，所以就来抓他们。 Lalu Yesus tidak datang juga. 耶稣还是没有在那一天来。 Pengikutnya mengatakan, mana katanya Yesus mau datang? 那些跟随的就说：“你不是说耶稣要来吗？” Semua orang ada alasan yang pinter. 但每一个人都很会找借口。 Dia mengatakan, Yesus sudah datang, cuma tertahan di awan-awan. 他们还说耶稣已经来了，只是呢被困在云层里了。 Nanti tanggal sekian baru mendarat di bumi. 等到某一天，他才会临到地上。 Saudara jangan pernah percaya hal-hal semacam itu. 弟兄姊妹，千万不要相信这些事情， Prediksi-prediksi yang tidak berguna. 这些所谓的没有用的预测。 Yang penting adalah di ayat yang ke-7.
关键在于第7节。 Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kamu tidak perlu tahu. 父凭着自己的权柄所定的时候日期，你们不需要知道。 Ada hal-hal yang memang Tuhan sembunyikan bagi kita. 有些事情本来是上帝向我们隐藏 Kita 的， tidak perlu membongkarnya 我们不需要挖掘它， dan menipu orang lain mengatakan kita mengerti rahasia tersebut. 甚至也不需要以为我们明白了这个奥秘而欺骗他人。 Mau tahu lebih itu baik, 要想知道更多的事是一件好事， tapi Calvin mengajarkan kita harus tahu batas. 但是加尔文教导我们要知道自己的限度。 Ada hal-hal yang Allah katakan sudah tidak boleh lebih lagi. 有的事情，上帝说我们不需要更多知道。 Orang Kristen tidak dipanggil untuk menebak-nebak kapan Yesus datang, tapi yang penting ayat ke-8. 基督徒蒙召不是要猜测耶稣什么时候再来，关键在于第8节。 Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 当圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。 Inilah panggilan hidup kita menjadi saksi Kristus. 这就是我们生命的呼召，做基督的见证。 Kita dipanggil bukan jadi survivor, tetapi menjadi witness. 我们蒙召不是要做幸存者，而是要做见证人。 Banyak orang hidup modenya dan panggilannya adalah bagaimana bertahan hidup. 很多的人活在地上，他们所进入的模式就是幸存的模式， Bagaimana saya tetap hidup dan tetap ada. 那就是如何确保自己继续生存下去。 Ada yang hidupnya adalah memikirkan apa makna hidupku. 有的人一直思考自己的生命的意义。 Seorang survivor adalah orang yang kekurangan segalanya. 所谓的幸存者，他其实什么都缺乏， Itu yang terjadi pada orang yang bertahan hidup, kekurangan segalanya. 这就是不停试图生存的人，他们什么都缺乏。 Survivor kekurangan kasih dalam hatinya, 这些生存者，他们在心里缺乏爱， kekurangan perhatian, 他们缺乏关注， kekurangan rasa hormat, 他们缺乏人的尊重， sehingga semuanya itu adalah sesuatu yang langka baginya. 以至于每一方面对他们而言都是稀有的。 Maka orang lain adalah saingan untuk mendapatkan hal itu. 他们把人都当作是争得这些事情的竞争对手， Ia hidup dalam kecurigaan terhadap yang lain dan penuh dengan kompetisi. 他们的生命充满竞争，充满对别人的怀疑。 Maka tiap hari diisi dengan kompetisi tiada habis untuk mendapatkan cinta kasih perhatian dan juga kehormatan. 所以这样的人每一天不停地在竞争当中寻求人的关注、人的爱、人的尊重。 Namun di dalam Kristus seseorang mengalami kelimpahan dan diutus menjadi saksi. 但是在基督里，人可以领受丰盛的生命，并且蒙差做见证。 Fokusnya adalah menggenapi panggilan, yaitu menjadi saksi Kristus. 我们基督徒的生命的焦点在于如何成全基督给我们的呼召。 Sayangnya banyak orang yang fokusnya bukan pada panggilan tapi pada diri. 但是许多的人，可惜的是，焦点不是在呼召，而在于自己。 Ada orang yang tidak habis-habis bergumul secara spekulatif tentang apa itu makna hidup. 有的人不停地用猜测的方式来思考生命的意义。 Ya, mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, yang berbobot. 他们虽然能提出有分量、有重要的问题， Kelihatannya begitu canggih dan begitu dalam. 这些问题看起来特别的深奥， Tapi hidupnya juga tidak kemana-mana selain menghayal. 但是他们的生命除了思考就没有更多的进展。 Ini disebut sebagai refleksi romantis. 这就所谓的浪漫式的反思， Refleksi yang indah dan mendalam, 就是一种很深奥、看起来很优美的反思， tapi menyesatkan. 但是是令人走偏了的反思。 Apa makna hidupku? Apa makna hidupku? 一直在思考我生命的意义到底是什么， Bertahun-tahun cuma di situ. 年复一年反复的思考同一件事。 Bagi orang Kristen, saya dipanggil untuk bersaksi. 但对基督徒而言，清楚知道我蒙召做见证。 Pergumulan saya bukanlah sekedar makna hidup, tapi bagaimana saya efektif bersaksi. 我所挣扎的不单是生命的意义，更是我要如何更有力的见证。 Tuhan mau bagaimana saya bersaksi di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah studi, di tengah apapun. 主啊，我应当如何在家庭里、在社会中、在工作场合，无论在哪里，都要更好的做见证呢？ Dan disitulah saudara menemukan makna hidupmu. 我们就在这样的挣扎中找到生命的意义。 Karena makna hidup didapatkan ketika kita menggenapkan panggilan kita dari Tuhan sebagai saksi. 因为生命的意义就在于我们如何成全上帝对我们的呼召，就因此成全了。 Dan Yesus mengatakan kamu akan menerima kuasa dari Roh Kudus. 耶稣说，圣灵要临到你们身上，必得着能力。 Menunjukkan untuk bersaksi kita lemah dan bergantung kepada Roh. 意味着做见证，我们是软弱，我们需要靠着圣灵。 Kita harus diperlengkapi
我们需要受装备。 Waktu kita fokus pada kesaksian dan bukan spekulasi hari depan, kita perlu Roh Kudus. 我们需要圣灵聚焦于见证，而不是聚焦于对未来的猜测。 Yang diperlukan gereja bukan trik manipulasi emosi. 教会所需要的不是情感上的操控。 Yang diperlukan gereja bukan program-program yang banyak dan menarik. 教会所需要的不是吸引人的活动。 Yang diperlukan jemaat bukan kemampuan atau teknik apologetik yang canggih dalam penginjilan. 会众所需要的不是在传福音或者护教当中的特别的技巧。 Yang dibutuhkan gereja bukan aksi-aksi teatrikal yang spektakuler. 会众所需要的不是舞台式的吸引人的这种博眼球。 Yang dibutuhkan gereja bukan kemampuan membuat branding atau kemampuan marketing yang hebat. 教会所需要的不是良好的行销手法。 Yang kita butuhkan adalah kuasa dari Roh Kudus memenuhi setiap kita. 教会所需要的是圣灵的能力，都充满我们每一个人。 Karena bersaksi bukan dengan kekuatan kita. 因为我们做见证不是靠我们的能力， Kesaksian yang diurapi oleh Roh Kudus. 见证必须是受圣灵的恩膏。 Kesaksian yang bersandar pada kuasa Roh. 这见证必须是依靠圣灵的能力。 Dan melalui kuasa Roh lah kerajaan Kristus meliputi seluruh dunia. 只有透过圣灵的能力，才能使基督的国充满全地。 Jemaat pertama dari hanya sekitar 120 orang yang berkumpul di rumah dalam waktu 400 tahun menjadi 6 juta manusia. 初代教会从一开始的大概120人聚集在一个地方，到后来经过几百年就变成了全球的600万多 Jemaat 人。 pertama dihina dan difitnah. 初代教会不停的受冷落、受羞辱， Kamu eksklusif. 你们都是一群排他性的人。 Orang-orang yang lain pluralis menerima dewa-dewa. Kamu tidak mau menyembah kaisar. Kamu sangat eksklusif. 其他的人愿意拜多神，愿意拜凯撒，但你们自己搞特殊。 Jangan menikah dengan gadis Kristen. 我们千万不要娶基督徒的女孩做妻子， Ribet, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak menarik bagi laki-laki. 因为基督徒的女孩子要求这么多，对男人来说一点都没有兴趣。 Orang Kristen itu kanibal. 而且他们说基督徒还是食人族， Katanya untuk selamat makan darah, minum darah Yesus, makan daging Yesus, kanibal itu. 他们说为了得救，甚至要吃耶稣的肉，喝耶稣的血。 Mereka tidak mengerti kekristenan dan kekristenan begitu difitnah, begitu dilecehkan. 当时的群众不明白基督教，所以因此不停地污蔑基督教。 Tapi meskipun dianggap eksklusif, dilecehkan, kekristenan berkembang pesat. 但是即便基督教被讥笑、被冷落，依然迅速发展。 Apakah karena jemaatnya adalah jemaat yang cerdas? 迅速发展是因为会众是聪明人士吗？ Apakah punya backing militer, politik atau keuangan yang kuat? 是因为基督徒有这个雄厚的资金的靠山吗？ Jawabnya adalah karena pekerjaan Roh Kudus. 不是，因为圣灵的能力。 Dan semua jemaat sadar mereka harus jadi saksi. 教会的每一个人都清楚的知道自己每一个人必须做见证。 Bukan cuma Petrus dan para rasul yang memberitakan Injil. 传福音的不是只有彼得和其他的使徒， Seluruh jemaat bergerak menjadi saksi. 全体会众都动员一起做见证。 Dan Yesus mengatakan Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. 耶稣说，在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极， Itu bukan daerah yang mudah, bukan daerah yang bersahabat. 这些地区都不是友好的地区， Itu daerah yang sulit, yang melawan Tuhan. 这些地区都是抵挡上帝的地区， Maka mereka perlu 2 hal. 所以他们需要2件事。 Kalau diutus untuk memberitakan di tengah-tengah dunia yang menolak Kristus. 他们如果被差派去抵挡基督的地区， Yang pertama mereka perlu banyak berdoa karena mereka bersandar pada kuasa Roh. 他们首先第一需要的是祷告，需要依靠圣灵的能力。 Melalui doa manusia bersekutu dengan Tuhan dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. 接着祷告，人可以顺服上帝的呼召，并且遵行上帝的带领。 Yang kedua mereka perlu komunitas karena kesulitan itu tidak bisa ditahan seorang diri. 第二，他们还需要所谓的团契，因为一个人是做不了这么多事情。 Kita menjadi saksi itu misi kita dan itu berat sekali. 我们要做见证，这是我们的使命，这是非常沉重的使命。 Bagaimana menjelaskan kepada orang-orang Farisi radikal bahwa Yesus adalah Tuhan? 我们要如何向那些激进的法利赛人解释耶稣就是主呢？ Orang yang sudah demikian fundamental, radikal selama ratusan tahun, kemudian dikasih tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana bisa tergerak? 他们都是经过几百年走基要主义的人们，要如何让他们可以接受耶稣是主呢？ Mereka profesor-profesor teologi mempunyai tradisi yang sangat ketat.
他们好比神学教授们，他们还有非常严谨的传统。Hanya satu yang bisa menjebol mereka, yaitu kuasa Roh Kudus. 但是能突破他们的只有一个，就是圣灵的能力。Maka tidak mungkin bersaksi tanpa betul-betul bersandar pada Roh Kudus. 因此，如果没有全心的投靠圣灵的能力，就没有办法做见证。Dan ketika penolakan datang, penganiayaan datang, kita perlu teman untuk bersama-sama. 当人的抵挡、人的排挤来的时候，我们需要同工们一起。Pernahkah saudara bersaksi sampai dipolisikan? 我们有没有做见证，甚至一直被被警察抓呢？ Pernahkah saudara bersaksi lalu saudara sendirian dikucilkan, dimusuhi? 我们有没有因为传福音而结果被孤立、被排挤呢？ Pernahkah saudara bekerja bersaksi lalu dimutasi? 我们有没有在做工作的时候做见证，结果被调走呢？ Pernahkah saudara difitnah atau dihalang-halangi langkah saudara? 我们有没有甚至被诬告，甚至被拦阻呢？ Pernahkah gereja saudara dibakar atau saudara didemo, dimusuhi? 我们有没有公然的被人抵挡，甚至教会被烧呢？ Masih bisakah kita bertahan kalau kita tidak bahu-membahu dengan saudara seiman? 我们如果没有与主内的弟兄姊妹互相扶持的话，怎能抵挡住呢？ Mengapa zaman sekarang orang jarang berdoa? 为什么现代的人越来越少祷告？ Mengapa zaman sekarang gereja jadi gereja online? 为什么现在越来越多的教会开始走线上的工作？ Karena mereka tidak bersaksi. 因为那些人没有做见证。 Mereka adalah fans, bukan murid Kristus. 他们只不过是耶稣的粉丝，而不是耶稣的跟随者。 Kalau tidak bersaksi, tidak perlu ada kesulitan. 如果不做见证，就没有所谓的困难， Tidak perlu dimusuhi, tidak perlu menghadapi penolakan. 也不需要被人排挤、被人拒绝。 Ada teman, tidak ada teman, tidak penting. 有没有朋友都不要紧， Berdoa, tidak berdoa, tidak penting. 祷不告或不祷告也不重要， Karena kekristenan cuma urusan saya bolong saat teduh apa tidak. 因为认为的基督教只不过是我自己有没有好好的灵修， Kita mengajarkan pada anak-anak kita doa makan apa tidak. 也只在乎我们有没有给孩子们教导谢饭祷告。 Kita mengajarkan kekristenan yang encer, mudah dan nyaman. 我们所教导的基督教是简单的、走捷径的基督教。 Pernahkah saudara tertolak bukan karena kesalahan kita, tapi karena saudara bersaksi bagi Injil? 弟兄姊妹，有没有不是因为自己的错，而是因为为福音做见证而被冷落呢？ Tertolak itu menakutkan. 被排挤、被拒绝是很可怕 Setiap 的。 kita akan mengalami versi kita masing-masing. 我们每个人都会遭遇不同的 Saya 版 pernah 本。 mengajar di sebuah sekolah. 我曾经在一所学校教书， Lalu guru agama mereka mengatakan, 然后那所学校的宗教老师对我 kalau 说 saya melihat kamu para murid bicara dengan Pak Ivan yang adalah orang Kristen itu, kamu nilainya akan saya kurangi. 他们甚至说，我如果看见你们这些学生私下跟一范这个基督教老师说话的话，我就扣你们的分。 Tidak ada murid yang mau bicara dengan saya. 就这样导致没有任何一个学生私下愿意找我。 Setiap kali saya dekati mereka menjauh. 我每次主动找他们，他们远离我。 Kecuali sekelompok orang Kristen yang tidak ada larangan dari gurunya karena gurunya juga pendeta. 除非是一些本来就已经是基督徒的学生，他们才敢来找 Yang 我。 lucu adalah saya bukan guru agama Kristen tapi saya guru seni. 很有意思的是，我在那所学校也不是教宗教，我是教艺术。 Tetapi saya mengalami apa yang namanya penolakan. 但是我即便如此也被拒绝了。 Suatu ketika saya ketemu seorang cleaning service yang sedang lemes terbaring. 我有一天就发现学校有一个保洁人员在因为疲惫躺下了。 Ketika saya tanya, dia mengatakan kami kerja berat dari pagi sampai malam, tapi kami tidak pernah makan daging. 然后我问，结果他们说我们从白天到晚上一直很累的工作，没有吃到肉。 Saya sangat tergerak. 我心里深受感动。 Saya taruh uang beberapa ratus ribu ke warteg dekat situ. 我就这样到附近的一个小小的餐馆， Saya pesan kalau semua cleaning mau beli daging, tolong dilayani. Kalau uangnya habis, nanti saya akan kasih lagi. 我交钱说，如果我们这个地方的保洁人员到你们这里吃饭的话，请多给他们一点肉。 Tolong dihitung supaya mereka bisa makan ayam, makan rendang, supaya mereka ada kekuatan. 要是钱不够用的话，我日后再补上，请你务必确保他们有吃到肉。 Lalu saya beli susu bubuk untuk kekuatan bagi mereka. 我还专门为了他们体力的缘故，给他们买奶粉。 Setelah saya 1 bulan saya pergi ke sana, ternyata uang masih utuh, susu tidak disentuh. 然后我过了1个月之后，到那家餐馆发现钱还原封不动。 Ternyata beredar kabar bahwa saya mempunyai kekuatan teluh. Barang siapa menyentuh itu akan terhipnotis dan jadi Kristen. 而且这个奶粉也没有少，结果呢，我发现有人传话，我专门用这些东西来下蛊，凡是用这些东西的人就会自动变成基督徒。 Satu orang murid mengatakan sebetulnya Pak Ivan harus jujur, perkumpulan rahasia apa yang Pak Ivan ikuti?
甚至有的学生开始怀疑我，牧师啊，你到底私下到底有举办什么秘密的团契？ Ada semacam teori konspirasi bahwa saya punya perkumpulan rahasia akan mencaplok sekolah itu dan menghipnotis semua jadi Kristen. 甚至有的人开始有阴谋，开始传开说我要专门给那个学校整个学校下蛊。 Saya berpikir ini orang-orang kebanyakan nonton film gitu. 我心里想说，这些人都不知道什么电影看多了。 Tetapi mengalami penolakan sungguh tidak menyenangkan. 但是被排挤、被拒绝不是一件好事。 Bagi beberapa orang penolakan itu traumatis. 对有的人而言，这个被拒绝到有阴影了。 Dan banyak dari kita akan melakukan apapun untuk kita mendapatkan penerimaan. 而我们人也因此为了不想要不好受，我们会做各样的事情，试图被人接受。 Naluri dasar kita bukan hanya untuk ada, tetapi untuk dicintai dan diterima. 我们人的本性不单是要存在，而且渴望被爱、被接受。 Bukankah cinta dan penerimaan itu fondasi kehidupan? 被爱被接受，岂不是生命的根基吗？ Sayangnya kita pertama kali bukan mencarinya dari Tuhan, tetapi dari sesama kita. 但很可惜的是，我们常常不是求主的爱、主的接受，而是求人的爱、人的接受。 Sehingga kita lupa bahwa kualitas penolakan apapun yang kita alami tidak akan pernah dibandingkan dengan penolakan yang dialami Kristus. 因此，我们才会常常忘记，我们无论常常被拒绝，都比不上耶稣曾经那样被拒绝。 Kristus datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenali Dia. 耶稣来到属于他的百姓当中，但是属于他的百姓却不认识他。 Bayangkan saudara pulang ke rumah dan ada tamu di situ. 我们想象一下，我们回家发现家里有客人， Tamunya duduk tidak sopan dan saudara mau tegur. 家里的客人他们没有礼貌，我们想要责备他们， Tapi saudara malah diusir sama tamu itu mengatakan, kamu siapa, saya tidak kenal. 但是相反的，客人反而骂我们，还把我们赶走，说他不认识我们。 Itulah Kristus dengan kasih-Nya yang besar dan aktif yang menjangkau. 这就是基督如何主动的以他的爱要接触罪人。 Ia ada dalam persekutuan yang indah di dalam intra-trinitarian, tetapi ia datang di tengah umat berdosa mengalami rejection. 基督在完美的、美好的三一神的爱当中，已经享受完美的爱，但是他愿意来到地上，结果被拒绝。 Ia mengalami penolakan sehingga kita yang tertolak akhirnya diterima oleh Tuhan. 他愿意被拒绝，使我们这些被拒绝的人能够被主接受。 Saudara dan saya sudah ada dalam penerimaan Tuhan, ada di dalam gereja Tuhan. 弟兄姊妹，我们已经被神悦纳，我们已经进入他的教会里了。 Mari kita menikmati penerimaan itu dan menyadari bahwa kita perlu keluar, kita diutus mengalami rejection itu. 让我们享受上帝的悦纳的同时，我们也做好准备出去，我们也同样要被拒绝。 Kita mengalami penolakan supaya mereka yang ditolak akhirnya juga boleh mengalami penerimaan seperti yang kita alami. 我们愿意被拒绝，是为了让那些拒绝我们的人也可以像我们一样被上帝接纳。 Yesus ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri. 耶稣被自己的兄弟们拒绝， Ditolak oleh pemimpin-pemimpin agama. 耶稣被宗教领袖们拒绝， Ditolak oleh bangsanya sendiri. 耶稣被属于他的百姓拒绝， Disalibkan oleh massa yang tadinya mengelu-elukan dia. 耶稣被原先接纳他，结果后来钉他十字架的百姓所拒绝。 Itulah menjadi kesaksian. 这就是他做的见证。 Bagaimana dengan kita, saudara? 而我们又如何呢？ Kekristenan seperti apa yang kita hidupi? 我们到底正在活出什么样的基督教呢？ Mari kita buang bayangan kekristenan yang nyaman, yang adalah ciptaan kita sendiri. 让我们抛弃那些自己所营造的走捷径的基督徒的生命的路线。 Saudara sekalian, bukan berarti bersaksi itu tidak ada keindahannya. 弟兄姊妹，所谓的做见证，并不是说没有美在其中。 Justru kita rela melakukan itu karena kita sudah mengalami keindahan bersama Kristus. 我们正是因为已经与基督经历了美，我们才愿意甘心做这件事。 Begitu saudara menyadari pentingnya menjadi saksi, 当我们意识到做见证的重要性的时候， maka doa dan komunitas tidak akan pernah kita tinggalkan. 那么我们就绝对不会离开所谓的祷告和团契的生命。 Lalu kita masuk dalam ayat 9. 接着我们看第9节， Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 耶稣说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。 Yesus terangkat. 耶稣被取上升， Terangkat kemanakah dia? 被取上升到哪里呢？ Dia terangkat ke langit. 被取上升到天， Awan yaitu Shekinah, kemuliaan Allah menutupinya. 有一朵云彩 Shekinah， 上帝的荣耀把他接去。 Yesus ada di sorga. 耶稣在天上了， Di manakah sorga itu? 天在哪里呢？ Yuri Gagarin ketika sudah terbang naik roket mengatakan, mana tidak ada surga?
宇航员加加林他们升到外太空，他说看不到天了。Alkitab mengajarkan surga bukan hanya kondisi, tetapi surga adalah tempat. 上帝告诉我们，所谓的天国不单是一个概念，也是一个具体的地方。Louis Berkhof misalnya mengatakan heaven is a place. 伯克夫也说，所谓的这个天堂是一个具体的地方。Tapi kita tidak tahu di mana tempatnya. 只是我们不知道那地方在哪里。Calvin mengatakan surga dikontraskan dengan bumi. 加尔文说，天堂就是与地相对应的。Yesus dengan tubuh fisiknya terangkat ke surga sehingga dia ada di sana di sebelah kanan Bapa. 耶稣以肉身，他如何被接取升天，在天上与父同在。Tubuh Yesus tidak menghilang. 耶稣的肉身没有因此消失， Tubuh Yesus tidak melebur. 耶稣的身体没有因此融化。 Yesus adalah Allah dan manusia, 100% Allah, 100% manusia. 耶稣是神也是人，100%的神，100%的人。 Dan tubuh fisik Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. 耶稣有血有肉的身体被接上天，坐在父上帝的右边。 Dan dengan demikian dia menjumpai kita di dalam dunia lewat Roh Kudus. 而主耶稣也因此借着圣灵与地上的我们同在。 Pengenalan kita akan Kristus adalah pengenalan lewat iman dan Roh Kudus. 我们对耶稣基督的认识，就是凭着信心与圣灵的认识。 Itu sebabnya dalam teologi reform tidak menekankan lihat-lihat yang aneh-aneh. 因此，在归正中的神学，我们强调不是靠着人看见的什么意象而信。 Karena kesatuan dengan Kristus adalah kesatuan di dalam iman secara spiritual. Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Kristus. 因为与基督的合一是属灵的，靠着信心的合一是借着圣灵的能力使我们合一。 Tubuh Kristus ada di surga. 基督的身体在天上， Suatu tempat tapi kita tidak tahu ada di mana. 是一个具体的地方，但我们不知道在哪里。 Calvin mengatakan surga dikontraskan dengan bumi. 加尔文说，所谓的天是和地相对照的， Dan suatu hari nanti Yesus dengan cara yang sama akan turun kembali ke dalam dunia. 而基督也必要以同样的方式再来到地上。 Disinilah Calvin mengkritik doktrin perjamuan kudus transubstansi. 在这里，加尔文特别的抨击所谓的这个化制说的圣餐观， Tubuh itu lokal. 所谓的肉身是地方性的， Tubuh itu berada di surga. 这个肉身就在某一个地方天上。 Maka tidak mungkin ketika kita melakukan perjamuan kudus, roti berubah menjadi daging. Anggur berubah menjadi darah. Tubuh Kristus menjadi ada dalam dunia. 正是因为基督的肉身在某一个具体的地方在天上，因此我们在守圣餐的时候，不可能耶稣的身体就这样变成了饼，耶稣的血变成了我们手上的地上的酒。 Calvin mengatakan tubuh Kristus ada di surga. 加尔文说，耶稣的肉身在天上。 Dan ketika di seluruh dunia mengadakan perjamuan kudus, 而当全地都守圣餐的时候， apakah Kristus benar-benar hadir? 基督有没有真的与人同在呢？ Ya, betul-betul hadir. 有，他真的同在。 Apakah kita mengalami kehadiran Kristus secara penuh? 我们有没有真正的丰满的经历基督的同在呢？ Ya, Calvin mengatakan kita mengalami kehadiran Kristus bukan secara fisik, tetapi secara rohani melalui Roh Kudus. 有的，我们不是在肉身上有经历与主的同在，而是靠着圣灵经历属灵的同在。 Maka di dalam Kisah Para Rasul menunjukkan perbedaan antara Reform dan Katolik. 因此，《使徒行传》就在这里记载有关改革宗以及天主教之间的不同。 Di sini khususnya di dalam Calvin Commentary, dia juga membedakan antara pandangan kita nantinya dengan pandangan Luther. 加尔文特别是在他的注释书当中，也进一步强调归正宗以及后来路德宗的区别。 Bagi Calvin, natur kemanusiaan Kristus itu tidak tercampur dengan natur keilahiannya. 对加尔文而言，基督的人性没有与基督的神性相融合。 Calvin menerima sepenuhnya definisi Kristus menurut Konsili Chalcedon. 加尔文完全的接受加格顿信经所描述的有关耶稣基督的人性和神性。 Kristus adalah satu pribadi dalam dua natur. 耶稣基督，他是一个位格，有两性。 Yang pertama natur ilahi, yang kedua natur manusiawi. 分别是神人二性，神性人性， Tanpa percampuran, 二者并不互相融合， tanpa perubahan, 二者也没有互相转变， tanpa pemisahan, 二者也没有互相分离， tanpa perpecahan. 二者也没有有分割。 Jadi karena tubuh Kristus ada di surga, dia lokal. 正是因为基督的肉身在天上是有地方性的， Dia tidak ada di mana-mana karena itu tubuh manusia.
这个肉身并没有到处都在，因为是人的肉身。Maka kita mengalami kepenuhan Kristus dalam perjamuan kudus secara spiritual melalui Roh Kudus. 所以我们在圣餐中所经历的丰满的这个合一，是借着圣灵达到的属灵合一。Dan ini bedanya dengan Luther. 这就是与路德宗的区别。Dalam katekisasi seringkali ini menjadi pertanyaan dari jemaat. 学道班当中的会友常常问这一类的问题。Jemaat mungkin bisa melihat, oh iya ada perbedaan-perbedaan besar antara teologi reform dengan Katolik misalnya. 会众也会发现，比如说归正宗神学跟天主教神学之间有区别。Ada perbedaan antara teologi reform dengan misalnya karismatik atau gerakan Pentakosta. 他们也会发现归正宗神学与所谓的灵恩派或者是五旬节神学也有区别。Tetapi seringkali jemaat juga ingin lebih memahami kira-kira apa perbedaan kita dengan saudara kita kaum Lutheran. 但是会众也常常想要知道，我们归正宗跟我们的比较相对近的路德宗有什么区别？ Nah, penafsiran Kisah Rasul pasal 1 ini juga yang membedakan salah satunya antara Luther dan Calvin. 使徒行传1章的解经也同样是成为我们与路德宗之间的区别之一。 Luther percaya bahwa tubuh Kristus itu omnipresent. 路德相信基督的身体是无所不在的， Bisa berada di mana-mana. 也就是可以存在任何一个地方。 Doktrin ini disebut ubiquitas corporis Christi. 这个叫做 ubiquitas corporis Christi， yaitu omnipresensi dari tubuh Kristus. 也就是基督身体的无所不在。 Jadi Kristus sungguh-sungguh hadir secara fisik in, with, and under roti dan anggur. 也就是说，他相信基督的身体完完全全的在饼杯里是以及与饼杯同在的概念。 Secara sederhana, saudara, ketika ada natur ilahi dan natur manusiawi, kita mengenal adanya namanya communicatio idiomantum. 我们用简单的来说呢，当我们看神人二性的时候，我们就明白有一个叫 communicatio idiomantum。 Jadi komunikasi di antara natur itu. 指的是神人二性之间有互相联络， di mana bisa salah satu menerima kebaikan dari yang lain. 意味着神人二性之间是可以有彼此的这个交通。 Saya ambil contoh, apakah kita percaya bahwa Tuhan itu mati? 我举例来说，我来问，我们是否相信上帝死了？ Saudara, Tuhan mati nggak, saudara? 上帝有没有死过呢？ Tuhan kok mati, Pak? Gitu. 上帝怎么会死呢？牧师？ Lah di kayu salib itu bagaimana? 那在十字架上的那怎么说呢？ Oh, yang mati Yesus. 哦，那死的是耶稣。 Lah Yesus itu manusia apa Tuhan? 那耶稣是人还是上帝呢？ Oh, Yesus yang mati manusianya, Tuhannya nggak mati. 啊，耶稣只有他的人性死，那神性没有死。 Ya, natur manusia mati, natur ilahi tidak mati. Tetapi saudara sekalian, karena adanya communicatio idiomantum, meskipun yang mati adalah natur manusia, tapi mereka satu pribadi, bisa dikatakan dalam konteks itu Tuhan mati. 确实是人性死了，神性没有死，但是因为有所谓的这个神人二性之间的交通性，所以我们可以在那个时候说，上帝他确实在这个位格死了。 Berikutnya doktrin Theotokos, atau apakah Maria itu hanya ibu Yesus manusia atau dia bunda ilahi? 接着就是有关上帝之母的教义，就是有关玛利亚，她到底是身为上帝之母，是不是意味着她是一个神圣的个体呢？ Tuhan kan tidak punya ibu. 所谓的神，上帝没有母亲吗？ Ya, memang. 没错，上帝没有母亲。 Jadi pada waktu Yesus ada dalam kandungan, apakah dia adalah Tuhan atau tidak? 所以当耶稣在玛利亚母腹里的时候，耶稣算不算是上帝呢？ Maria itu ibu manusianya, bukan ibu Tuhannya. 玛利亚只是耶稣的人性的母亲。 Saudara memisahkan kemanusiaan Kristus dan keilahiannya dia. 但我们这么想的话，就会专门要把耶稣的神性和人性相区隔。 Itu sebabnya teolog reform mengatakan bahwa Maria adalah ibu Tuhan. 所以归正宗的神学家都相信上帝之母玛利亚是耶稣的母亲。 Karena adanya communicatio idiomantum ini. 正是因为耶稣的神人二性之间有所谓的交通性， Jadi kita juga percaya adanya komunikasi di antara hal-hal ini. 我们因此也接受所谓的这两性之间的交通。 Tetapi Luther melanjutkannya lebih lagi. 但是路德他进一步解读， Kemanusiaan Kristus akhirnya dipengaruhi oleh keilahiannya. 他认为耶稣的人性反而后来被他的神性所影响， Sehingga kemanusiaan Kristus, tubuh fisiknya ini menjadi omnipresent.
以至于耶稣基督的这个人性，他的肉身就变成无所不在。Orang Reform percaya Kristus itu maha ada. 归正宗基督徒，我们相信基督无所不在。Tetapi tubuh Kristus tidak maha ada secara fisik. 但是基督的肉身从人性来看没有无所不在。 Nah, ini menimbulkan saudara kontras yang besar antara Kristus yang naik dan akan turun, dan ini menimbulkan kerinduan yang begitu besar dari orang Reform menantikan kedatangan Kristus yang kedua. 这对我们归正宗基督徒而言，不单是对耶稣基督的升天，以及他还要再来，以及对他的期盼，反而具有更多的期望。 Dan ini menimbulkan keinginan untuk melaksanakan misi yang begitu besar, karena kita berharap nantinya kita akan berjumpa dengan Kristus. 这也使我们可以更加的恳切，现在地上我们要更努力的做见证，因为我们期盼日后要与他面对面。 Luther percaya bahwa Kristus secara fisik juga hadir di setiap perjamuan kudus secara fisik. 路德他也相信，基督在守圣餐的时候，都在肉身上与人真的同在。 Luther pernah berdebat keras dengan Zwingli. 路德也曾经为此与慈运里大大的争论。 Dalam 15 poin, 14 sepakat kecuali 1 poin itu. Di situ Luther berkeras, ini adalah tubuhku, kata dia. 在他们争论的15点当中，14点都达到了这个一致，只有这一点，路德坚持耶稣说这是我的身体。 Sehingga beberapa dokumen Lutheran secara eksplisit menyatakan bahwa tubuh Kristus dapat hadir di banyak tempat secara serentak karena kesatuan natur. 因此，路德宗的不少的文献，他们坚持，因为神人二性之间的联合，他们相信基督的肉身可以无所不在。 Calvin menegur kesalahan fatal ini. 加尔文因此大大的抨击这个巨大的错误。 Calvin menegur orang-orang yang sampai hari ini terus mau mencari Yesus secara fisik. 加尔文也因此责备那些到今天为止还依然要找肉身的耶稣的人。 Orang yang bilang sering ngopi sama Tuhan Yesus tidak tahu apa yang dilihat ya saudara. 甚至有的基督徒还会说我和耶稣一起喝咖啡。 Jadi Calvin mengatakan kita mengalami perjumpaan dengan Kristus melalui iman. 因此，加尔文强调，我们是凭着信心与基督相遇。 Lalu kita melihat ayat 10 dan 11. 接着我们看10和11节。 Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata pada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." 当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有2个人身穿白衣站在旁边，说：“加利利人呐，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。” Calvin mengatakan mereka kagum melihat keindahan Yesus. 加尔文说，门徒们他们极其仰慕的看着天， menunggu apa yang akan terjadi nanti. 他们一直期待接下来发生什么事。 Mereka ingin dikejutkan, mungkin Yesus akan segera datang lagi. 他们可能在等待耶稣马上就要来了，所以他们在等待着。 Para bapak gereja menganggap sikap ini adalah satu kekaguman yang melenceng dari visi. 初代教父把门徒们这个行为当作是一个偏离了意向的仰慕。 Kagum atau heran itu penting, tetapi bukan untuk berhenti dan tidak berkarya. 所谓的仰慕，这种敬仰的稀奇是重要的，但是不能阻止人工作。 Para bapak gereja mengatakan ini adalah fokus pada kekaguman yang salah. 初代的教父们认为，门徒们的敬仰是聚焦于错误的点的敬仰。 Semacam tindakan eskapisme, mau lari dari dunia. 这种敬仰反映出试图逃离世界的心态。 Maka para reformator mengatakan teriakan para malaikat ini adalah teriakan untuk kembali disadarkan. Kamu dipanggil, diutus masuk dalam dunia, bukan pergi dari dunia. 所以教父们认为，这个天使们所说的话，其实就是一个相当于是警告一样，告诉他们你们要在地上做工。 Kita harus menghindari eskapisme atau lari dari dunia. 我们必须回避所谓的从世界逃避的心态。 Gereja yang hanya mengajarkan fokuslah pada surga, dunia bukan rumah kita, lalu kemudian kita pokoknya sembarangan anti dunia ini. 有的教会因此就教导会众要聚焦于天上，我们要看属灵的事，要远离世界。 Lalu gerakan-gerakan anti budaya. 他们也会推出一些反文化的运动。 Politik itu kotor.
说什么政治是污秽的， bisnis itu kotor， 经商也是污秽的， tidak perlu terlibat sosial， 基督徒不需要参与社会的工作， dunia akan dihancurkan， 这个世界反而也会被摧毁嘛。 jangan mau obat dokter， 甚至不需要去看病， dokter alat setan， 医生也是这个撒旦的工具， kerjaannya kasih obat， 他们一直给人药， membuat kita tidak beriman， 让人靠着药却不再靠信心。 musik itu kafir， 音乐也是外邦人的东西， teater itu kafir， 舞台剧也是外邦人的东西， film tidak ada gunanya， 电影电视剧都没有用， make up itu alat setan， 化妆品也作为撒旦的工具， filsafat itu menyesatkan， 哲学也是使人走偏。 semua lagu di luar lagu rohani kita tolak， 外面的这些歌都是不好的歌， itu sikap-sikap anti dunia， 等等，这些都是所谓的反对文化和世界的心态。 kita menolak keduniawian tapi kita juga menolak eskapisme， 我们拒绝世俗的同时，我们也拒绝逃避世界的心。 kita harus menolak dualisme dalam budaya， 我们在面对文化的时候，必须避免所谓的二元论。 kita dipanggil untuk mentuhankan Kristus sebagai raja di tengah dunia, bukan untuk lari。 我们蒙召是为了要在世界上，尊主为王，而不是逃避世界。 Saudara dan saya dipanggil untuk meninggikan Kristus bukan hanya di gereja, tapi juga dalam masyarakat。 弟兄姊妹，你和我蒙召，不单是要在教会里，更是要在社会上高举基督。 Pulang dari tempat ini mungkin ada dokter atau orang-orang yang bekerja di rumah sakit。 当我们从教会回家的时候，可能我们当中有些人是医生，要去上班。 Saudara tahu meninggikan Kristus di rumah sakit bukan hanya sekedar berdoa atau memasang pelang salib di kantor tempat saudara praktek。 我们在做医生的所谓的高举基督，不是局限于在我们的办公室挂个十字架， Tapi saudara mencoba untuk memahami seluruh kompleksitas pekerjaan saudara dalam terang Injil。 而是高举基督是试图让我们在工作领域的每一个方面 Dalam rumah sakit ada aspek biotik， 都用所谓的福音的光来看。 masalah kompetensi menyembuhkan orang。 在医院有许多的事情跟专业水平挂钩。 Saudara belajar membaca jurnal, melakukan penelitian sehingga makin mahir menyembuhkan orang。 也包括身为医生，也同样在学术的工作上如何要钻研得更深，让我们更好地明白如何医治病人。 Rumah sakit meningkatkan penanganan dalam pelayanan penyakit, meningkatkan kompetensi dokternya。 同时，经营医院的人也同样必须不停地提高自己的服务和医生的这个医术的质量。 Ada aspek teknologi sehingga dengan demikian dokter terus menguasai teknologi terbaru。 而且医院也应该也鼓励医生们一起追求更高更新的科技。 Ada aspek sosial。 也包括医院有社会性的层面。 Saudara menolak melihat pasien sebagai pesakitan, tetapi sebagai manusia, gambar Allah yang perlu ditolong。 我们用福音的光，就应当学习看病人就是上帝的形象和样式，需要被帮助。 Saudara tidak melihat pasien secara objektif, tetapi juga memberikan ruang untuk subjektivitas menghargai pribadi。 我们不至于把病人当作是一个我们书面上的个体，而是说需要和我们交通的一个主动性的个体。 Saudara pernah nggak ke dokter lalu bilang, dok saya sakit ini？ 你们有没有曾经看病的时候对医生说我生了这个病？ Saudara mau menjelaskan apa, lalu dokter mengatakan saya sudah tahu。 然后我们还没解释，结果医生就说不用解释了，我都知道。 Saudara bilang tapi yang sakit ini dok。 我们还试图解释，我还有这些病。 Bukan, saya sudah tahu yang sakit itu。 哎，你别说了，我知道你什么病。 Saya pernah diberikan obat sakit untuk sakit di telinga saya。 曾经我耳朵有病，所以我去看医生。 Ternyata dokter lain mengindikasi kamu dikasih obat itu asam lambung。 结果呢，那个医生开的药，我后来发现是胃酸的药。 Selama setengah tahun。 我还吃了半年的胃酸药。 Saya tanya, dok ini nggak salah, saya sakitnya ini diberikan ini。 然后我还专门回去问他，你没有给错药吗？ Padahal saya tidak diperiksa, tidak difoto atau apa。 他完全没有检查我的胃，也没有拍片。 Dokter mengatakan, saya sudah pengalaman。 医生说我经验多着呢。 Bagaimana kita melihat orang lain？ 那我们到底用什么样的眼光 Ada 看别 aspek 人？ sosial。 有所谓的社会层面， relasi dokter dengan perawat， 病人还有与其他的医 dengan 护 staff， 人 dengan 员、 pasien。 医护人员、其他的医院的职工， Bagaimana Kristus ditinggikan？ 到底要如何在这些方面高举基督？ Ada aspek ekonomi。 还有所谓的财务层面， Bagaimana manajemen dana pengelolaan keuangan？ 医院要如何管理自己的财务？ Ada aspek etis。 还有所谓的伦理层面， Bagaimana belas kasihan？
要如何行公益号联？ tanggung jawab profesional. 要如何在专业水平 Ada 上 aspek hukum 还有所谓的法律层面 dan lain sebagainya. 等等各个层面。 Demikian juga ada saudara yang pulang dalam dunia bisnis. 而有的人是要在地上经商， Dalam bisnis memang ada aspek ekonomi, 经商也离不开经济， tetapi juga ada aspek etis. 但同时也离不开伦理。 Bagaimana mengembalikan bisnis pada kejujuran, integritas, dan value yang dikehendaki Tuhan seperti keadilan misalnya. 如何用上帝所看为好的这些标准，比如说公义、公平、诚实来经商呢？ Bagaimana dengan aspek hukum? 又如何看待法律方面呢？ Apakah melanggar hukum atau tidak? 我们所经商的内容是否违法呢？ Aspek biotik, apakah usaha kita menghancurkan alam atau justru mendukung kesinambungan? 包括我们经商的内容到底是破坏环境，还是说对生态有益呢？ Ada aspek estetis, apakah keberadaan kantor kita, pabrik kita merusak pemandangan atau mempercantik keadaan? 还有美学的方面，比如说我们的工厂到底是建立的设计的好，还是设计的不好呢？ Ada aspek pedagogis, apakah tempat kerja menjadi tempat untuk belajar atau tempat eksploitasi? 经商也有所谓的教育层面，使我们的员工到底是受教育，还是说只是被剥削呢？ Ini bukan sekedar memasang salib atau kemudian memperbanyak jam doa. 所谓的在工作场合高举基督，不是局限于在办公室挂十字架常常祷告。 Kita tidak dipanggil untuk terkesima, tetapi membawa ketuhanan Kristus dalam setiap aspek kehidupan. 我们蒙召不单是要敬仰他，我们也要把基督带到我们生命的各个方面。 Kita harus menjadi saksi sehingga iman bukan privat. 我们要做见证，使得我们的信仰不至于变成我们私有的东西。 Iman bukan untuk diri sendiri dan bukan yang penting saya jadi orang baik. 信仰不是仅仅局限我们，不是只在乎我做好人。 Iman berarti kalau dikatakan kita menjadi saksi mempunyai dimensi publik. 信仰如果跟见证有关，意味着信仰也有公共性。 Dari diri, 从自我的私有开始， keluarga, 然后到家庭， gereja, 到教会， masyarakat, 进入社会， sampai ke ujung bumi. 直到地极。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami bersyukur untuk kenaikan Kristus. 主，我们为基督的升天而感谢你， Ada pengharapan bagi hidup kami. 使我们的生命有了盼望。 Kami menantikan Engkau datang kembali. 我们期待主的再来。 Sementara itu kuatkan kami menjadi saksimu. 在此期间，求主坚固我们，勇敢做见证。 Penuhi kami dengan Roh Kudus 求主用圣灵充满我们， untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia. 使我们可以在地上做基督的见证， Menyatakan Engkau Tuhan dan Raja atas semesta. 使我们可以向众人显明你是宇宙万有的神。 Bukan hanya di gereja kami. 你不单是教会的神， Bukan hanya di ruang pribadi kami. 也不单是我们家庭的主， Tapi di masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. 你也是在我们所在的各个领域中也要做主。 Kuatkan kami menghadapi kesulitan 主啊，求你坚固我们面临各样的困难， melalui saudara-saudara seiman yang Tuhan berikan pada kami. 求你使我们也可以借着你所给我们的同工们，也同样得着力量。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。